kemudian ditiadakan, kemudian diadakan. Inilah manusia. Dah apa? 3. Kita ni asal tiada, kemudian ada, kemudian tiada, kemudian ada. Yang keempatnya, dimulai oleh ketiadaan, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Iaitulah syurga, neraka, roh, apa lagi? Yang 10 tadi tu. Asalnya tiada, kemudian Allah Ta'ala jadikan qalam, mahluh mahfuz macam tu. Asalnya tiada, kemudian Allah Ta'ala jadikan qalam, jadikan lauh mahfuz, kemudian tidak binasa sampai bila-bila. Syurga asalnya tiada, kemudian Allah Ta'ala adakan syurga sampai bila-bila dia kekal. Ini 4 kategori. Yang pastinya semua perkara asalnya tiada kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini asas penting tuan-tuan, iaitulah pembahagian setiap kewujudan itu sebenarnya hanyalah dua, iaitulah qidam dan juga yang qadim dan juga hadis. Ini pembahagian yang amat penting. Kewujudan, segala kewujudan hanya 2 kategori, iaitulah tiada permulaan, yang keduanya adanya permulaan. Itulah baharu. Itu kekunci dia. Daripada sinilah kita akan dapat meletakkan garis kita punya berbenang kita tarik, barulah kita akan jumpa penghujung awalnya, pangkal untuk perbincangan. Tu pembagian segala wujud itu ada qadim, adanya hadis. Dikatakan wujud ada yang qadim, ada yang hadis. Ini perbincangan yang amat penting. Qadim artinya tidak ada permulaan, hadis itu baharu. Baiklah. Ini perbincangan nanti kita akan bincang pada burhan pada burhan nanti, bahagian pendalilan nanti pada muka surat 9 dia tak silap dia. Baiklah, kita jelas itu baqa'. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itulah kita punya tokoh pertama, tokoh awal dalam mazhab Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan juga Asy'ariyah artinya pengikut-pengikut ataupun ilmuwan-ilmuwan yang sependapat dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mutakaddimin, mereka berpandangan bahawasanya baqa' itu sifat ma'ani. Ada soalan tak? Bukan nak tunjuk saya action tak. Sebenarnya saya nak ada komunikasi dua hala lah. Bukannya saya seorang yang bercakap. Baru nampak. Sebab kita tak ada ujian. Jadi ada soalan tu, alhamdulillah lah. Maknanya kalau saya di observe nazir, maknanya berjaya berpusatkan murid kan. Ini saya cakap seseorang, syok sendiri. Tak boleh. Ya. Saya dah bincangkan sebelum ini mengenai, dah bincang belum mengenai maksud berdiri? Tak bincang lagi kan? Belum lagi kan? Dia akan bincang pada sifat ma'ani nanti. Jadinya kita tak katakan qidam ialah suatu sifat yang berdiri, tak boleh kata begitu. Kerana qidam dia bukan wujudi. Istilah yang berdiri itu merujuk kepada sifat yang sifat wujudiyah, sifat yang bangsa ada. Jadi kena fahamlah apa maksud sifat wujudiyah. Kita bicarakan sebelumnya kan. Tak jelas lagi apa itu wujudiyah. Bukan wujud tak. Wujudiyah itu ialah suatu sifat yang benar-benar ada di luaran, bukan hanya dalam minda. Itu wujudiyah. Kena ingat benda tu. Jadi tiap-tiap sifat yang wujudiyah digunakan istilah qaimun.
Ataupun yang berdiri di zat. Itu istilah yang berdiri. Dia tak boleh guna pada sifat salbiah. Kerana salbiah itu kategori adamiyah. Perkara yang tiada. Dia bukan wujudiah. Berbeza dengan sifat ma'ani, maka dia akan digunakan istilah yang berdiri. Oleh kerana itu sifat-sifat salbiah dia tak akan gunakan istilah yang berdiri. Kalau ada orang baca tiba-tiba dia katakan yang berdiri, maknanya itu sama ada di mazhab lain ataupun dia tak faham, tu je. Nanti dia punya kunci dia. Dia tak tahu pun perbincangan ilmu kalam, tiba-tiba nak ajar juga ilmu kalam. Ataupun syok-syok sendiri nak, memang nampak sangatlah kesilapan besar di situ. Segi istilah, segi disiplin ilmu. Kerana setiap lafaz-lafaz itu dia mengandungi disiplin maksud yang tertentu. Apa susahkan orang? Tak susah pun sebenarnya. Kau nak pakai istilah lain pun tak kisahlah, tapi maksudnya kena tepat. Itu je. Buatlah mazhab baru, tak ada masalah pun. Buat mazhab baru, istilah barulah, maksudnya sama tu. Jadi baqa'. Jadinya bagi kita faham tu bagi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bagi Imam Ghazali, contoh Imam Ghazali juga antara yang berpandangan bahawasanya baqa' itu sifat ma'ani, bukan sifat salbiah. Ini dah aras tinggi sikit. Ada perbincangan tinggi sikit. Jadi kalau begitu mereka yang berpandangan bahawasanya baqa' itu sifat ma'ani, maka mereka mengatakan baqa' ialah suatu sifat yang berdiri, yang mananya kekalnya Tuhan itu dengan bibaqa'in. Kekalnya Tuhan itu dengan sifat baqa'. Sebagaimana Allah Ta'ala itu berkuasa dengan sifat kudrat, begitulah juga Allah Ta'ala itu kekal dengan sifat baqa'. Itu gaya bahasanya. Ada soalan? Tak ada, saya masuk baru ni. Tak ada Terus, itulah sifat baqa' Allah Ta'ala kekal. Kena ingat tuan-tuan sebagaimana zat itu baqa', sifat juga baqa'. Zat Tuhan baqa', kudrat Tuhan baqa', iradat Tuhan baqa', ilmu Tuhan baqa', semuanya kekal. Keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, terjemahan bahasa Melayunya, dan bersalahan. Baqa' sifat, baqin yang bersifat, zat yang bersifat. Itu bezakan istilah dia. Baqa' sifat baqa', baqin zat yang bersifat dengan baqa'. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dan bersalahan Tuhan yang maha tinggi lil hawadis, segala yang baharu. Kita lihat, ni kita bincang lagi perkataan. Bismillah. Ni pen khat ni, saya tak pandai. Mukhalafatuhu, dia asalnya kalimah apa dia? Mukhalafatun. Ini perkataan dia, mukhalafatun. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Mukhalafatun lah. Dia isi masdar, kata terbitan. Asal kalimahnya daripada apa? Asal kalimahnya daripada khalafa. Bukan khalaqa, khalafa. Salahi, salah, khalaf. So, mazhab khalaf, mazhab salaf. Artinya orang kemudian khalaf. Khalaf. Kemudian ditambah alif. Tambah alif ni asalnya khalafa, kemudian tambahkan alif, tambah alif. Jadinya bersamaan dengan khalafa. Tambah alif. Tengok contoh macam mana.
Kalimah contoh sekarang kita ambil kalimah syariba. Syarabu. Minum. Tak nak syaribah. Wazan akrama. Tapi wazan apa dia? Qatala. Qatala artinya membunuh. Membunuh. Qatala artinya membunuh. Tambah alif jadi apa? Qatala. Ini dinamakan sebagai wazan musyarakah. Jadi dinamakan sebagai musyarakah. Musyarakah mim sin alif. Musyarakah. Artinya berkongsi. Berkongsi apa? Berkongsi perbuatan. Kalau kata syarab, syaribah syarabu, minum. Kalau syaraba, saling menyuapkan, saling memberi minum. Itu syarab pengantin, makan pengantin tu, cek pula tak kenyang tu, kunyah-kunyah buka mulut sikit, buka tu dah. Itu menyuap, saling menyuapkan. Tapi kalau qatala membunuh, kalau qatala berkongsi perbuatan membunuh, dinamakan sebagai apa dia? Berperang ataupun bunuhan. Lalu kita katakan sebagai berperang. Sebab apa? Kerana dia bunuh dia bunuh dia. Berkongsi perbuatan, saling memberi kesan. Ini dinamakan sebagai musyarakah. Jadinya khalafa menyalahikan. Majikan menyalahikan. Apa dia? Pekerja ni nama sebagai apa? Majikan, bawa majikan nama sebagai apa? Pekerja kan? Pekerja lah kan? Majikan menyalahi pekerjanya. Menyalahi artinya tak terikut, tak sama, menyalahi. Tapi kalau khalafa, artinya saling salah bersalahan. Saling salah bersalah artinya saling tak sama. Itu dinamakan sebagai khalafa. Jadinya kalau majikan dengan pekerja, majikan tak sama dengan pekerja, pekerja tak sama dengan majikan. Bukannya satu arah, tapi saling tidak menyamai antara satu dengan yang lain. Itulah perkataan khalafa. Itu kata kerjanya khalafa. Dia punya kata dasarnya, kata terbitannya mukhalafatun. Kemudian mukhalafatun, tak, ini disambungkan dengan hu ini merujuk kepada apa dia? Allah. Jadi sambung dengan hu, jadi mukhalafatuhu. Jelas itu mukhalafatuhu ta'ala. Bersalahannya Tuhan. Bersalahan kita faham dah. Bersalahan itu artinya macam mana? Musyarakah, saling tidak menyamai. Jadi sepatutnya macam mana? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith berarti juga mukhalafatul hawadith lahu ta'ala. Dah kita faham di situ dah. Jadinya sebut saja mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersamaan juga apa dia? Mukhalafatul hawadith lahu ta'ala. Makin pening kepada aku kita. Mukhalafatu artinya bersalahan segala yang baharu bagi Allah Ta'ala. Sebagaimana menyalahi bersalahan Tuhan bagi segala yang baharu, begitulah juga bersalahan segala yang baharu bagi Tuhan. Tapi tak perlu kita sebut ini. Tak perlu sebut. Sebab apa tak perlu sebut? Dia memang kaedah dalam kaedah berbahasa. Kita takkan kata pekerja menyalahi majikan. Dia akan lihat yang mana? Yang lebih tinggi. Dia lihat yang paling lebih tinggi. Jadi majikan tak mengikut, tidak menyamai ataupun menyalahi bagi pekerja sudah memadai. Artinya tidak berlakunya apa dia? Tolak ansur antara satu dengan yang lain. Tak sekepala, bila sebut tak sekepala, kalau bahasa kita bahasa sekarang majikan tak sekepala dengan pekerja. Cukup
Maknanya apa? Maknanya pekerja juga tak sekepala dengan majikan. Dia akan sebut yang tinggi, tidak akan sebut yang rendah. Jadi Allah Ta'ala itu yang maha tinggi, jadi sebut saja mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Menyalahi Tuhan bagi segala yang baharu. Tak perlu sebut ni. Tapi makna ni ada tak? Ada. Sebagaimana Tuhan tidak menyamai akan makhluk, begitu juga makhluk tidak menyamai itu Tuhan. Itu dia kita kena faham. Sebab apa? Perkataan begini. Kerana kalimah mukhalafatun ini ditambah alif. Artinya wazan apa? Musyarakah. Sebagaimana Tuhan tidak menyamai makhluk, makhluk juga tidak menyamai Tuhan. Itu musyarakah. Sebagaimana konsep penyamaan itu ternafi bagi ketuhanan dan juga bagi makhluk. Itulah itu. Ada soalan tuan-tuan? Soalan ni saya lajak lagi ni. Fahamkan ni dulu. Ada soalannya ni. Dia lain kali dia kena buat satu daurah kuliah yang mana satu persidangan tu RM100 seorang. Dia kalau RM100 seorang, semangat aku bayar, aku nak tanya. Biasa macam tuan-tuan. Itu yang program-program motivasi untuk keusahawanan tu, sanggup bayar mahal tu. Itu aku dah bayar, aku kena tanya. Sanggup, komplain kalau tak nak tanya. Tapi bila kita bagi ruang tak tanya, orang tak tanya. Itu memang lumrah dah macam satu kebiasaan. Mungkin tak RM100 satu kepala, satu kuliah. Ibu semangat tanya. Lawak tuan-tuan saya tanya gurau. Pengalaman saya, kalau kita buat kuliah ataupun untuk serapan ilmu, kalau tak ada yuran, lagi tak pernah datang. Pengalaman saya lah, pengalaman orang lain-lain. Kita banyak ajar percuma ni, lagi tak pernah datang. Tapi kita tak yuran mahal dia, ada dah tarikan konon-konon. Ini kalau bayar mesti semangat orang ajar ni. Kadang-kadang yang tak bayar tu sebenarnya semangat lebih. Sebab pondok-pondok dulu Tok Guru tak ada bayaran pun, tapi semangat dia lebih. Iklan ni tak apa tuan Baiklah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Okey, kita dah faham dah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis berarti terkandung juga makna mukhalafatul hawadis lahu ta'ala. Menyalahi makhluk-makhluk ini bagi ketuhanan. Sebagaimana Tuhan tak sama dengan makhluk, jangan sesekali manusia itu mengaku ada menyamai bagi ketuhanan. Itu dia kunci dia. Baiklah, apabila kita faham begitu, dah faham dah kalimah mukhalafah, maka kita faham dah kalimah hawadis. Apa itu hawadis? Baharu. Asal kalimah dia daripada hadasa, hudus. Hudus artinya baharu. Kalau PL madinya hadasa, asal kalimahnya hadasa. Jadi hudusun artinya baharu. Sesuatu ataupun zat ataupun sesuatu yang bersifat dengan hudus dinamakan sebagai apa dia? Hadisun. Hadisun. Yang ini baharu. Kalau hadisun ada dua perkara. Zat dan juga sifat. Artinya sesuatu zat atau sesuatu sifat ma'ani yang bersifat dengan sifat baharu. Dua perkara di sini. Sebut saja hadisun ada dua perkara. Zat yang bersifat dengan hudus. Jadinya hadisun. Hadisun ini ialah singular, mufrad. Jamak taksirnya, jamu jawamik dia, apa nama sebenarnya? Sehingga muntahal jumuk dia hawadis. Hawadis. Ini plural dia, jamak.
Jamak taksir dia. Hawadithu. Dia tak boleh baca hawadithun, tak boleh. Tak boleh tanwin. Hawadithu. Hawadithun ni artinya segala. Istilah segala. Segala itu banyak. Semua. Segala yang baharu. Kalau hadithun, satu yang baharu. Kalau hawadith, segala yang baharu. Lalu kita terjemahkan, menyalahi atau bersalahannya Tuhan bagi segala yang baharu. Itulah timbulnya istilah segala. Kerana ianya jamak, plural, banyak. Asal kalimahnya daripada hudus, hadisun. Itu mufradnya. Baiklah. Menyalahi Tuhan bagi segala yang baharu. Hudus ni, apa maksud hudus? Hudus apa dia? Hudus apa dia? Hudus ialah al-wujud. Ba'dal Adam. Kewujudan selepas daripada ketiadaan. Itu wujud. Itulah hudus. Hudus ialah sesuatu yang wujud. Syai'ul mawjud ba'dal adam. Sesuatu yang wujud selepas daripada tiada, itu dah masukkan dengan hudus baru. Kena ingat ni. Sesuatu yang benar-benar wujud. Wujud ialah benar-benar wujudiah, benar-benar ada. Hudusun ialah al-wujud ba'dal adam. Hudus ialah perkara yang ada selepas daripada tiada. Artinya tidak dimulai, iaitulah dimulai oleh ketiadaan. Ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada perkara yang benar-benar wujudiah, benar-benar ada. Ni kosong, kita kata kosong tuan-tuan kosong. Sekarang ni merah. Jadi merah ni baru tak? Soalan, merah baru tak? Baru. Tadi ada merah? Tak ada. Merah ni ada tak? Ada. Baru lagi. Merujuk kepada apa yang kita katakan sebagai baru? Ialah sifat. Merujuk kepada apa? Sifat warna merah. Warna merah ini amrun iktibari ke ataupun amrun wujudi? Merah ni amrun wujudi ke amrun iktibari? Wujudi ke iktibari? Dia ada di luaran ataupun hanya dalam minda saja? Ada di luaran. Artinya ianya merah ini perkara yang wujudiyun. Lalu kita katakan merah ini hadisun. Hadisun apa artinya? Merah ialah sesuatu. Itulah sifat yang bersifat dengan hudus. Merah ialah sesuatu yang bersifat dengan hudus. Hudus ni baru. Baru tu apa dia? Al-wujud ba'dal adam. Sesuatu yang bangsa benar-benar wujud, yang ada di luaran, wujud selepas daripada ketiadaan. Asalnya tak ada, tiba-tiba baru ada. Itu yang dimasukkan dengan hudus. Jadi hadisun ialah dulu tak ada, tapi merujuk kepada apa? Merujuk kepada perkara-perkara yang ma'ani, perkara yang wujudiah. Sekarang baru ada, barulah ada merah. Ini dinamakan sebagai merah ini hadisun. Jalan tuan merah, biru. Baiklah tuan-tuan. Ini tengah, kita kata tengah kan ni? Marker ni. Tengah ke kiri ke kanan? Tengah. Ini pelik tuan-tuan. Ni tengah ke kiri ke kanan? Macam mana ajar kata boleh tengah? Tengah ke tidak ni? Atas pula. Nampak?
Tak ada tengah, tak ada kiri, tak ada kanan, tak ada bawah, tak ada atas, tak ada apa-apa. Semata-mata marker pen. Kalau tuan-tuan kata atas, ialah tuan-tuan bandingkan dengan ni, di atas dia nampak. Dia kaitkan dengan lain, dia dinamakan sebagai apa? Nisbah. Jadi, maknanya timbulnya kat mana? Dekat minda. Kalau minda kita tak fikir benda tu ada tak? Tak ada lah, nampak dia. Di luarannya tak ada, tapi timbulnya atas tadi bila kita nisbahkan dengan apa nama whiteboard ni. Kalau tak ada lah atas, tak ada bawah, tak ada depan, tak ada. Kemudian kita katakan ini bukan kiri, bukan kanan. Tapi kalau kita nak katakan dengan nak kata ada TV, dia kanan lah kan. Tapi jangan pandang yang lain, semata-mata dia. Maka kita katakan dia ini sebagai apa dia? Yang biru ni. Biru ni kanan ke kiri? Biru ni. Okey, kita katakan nisbah sesama sejenis dia. Dan dikaitkan dengan kita. Kanan kiri? Kiri, betul lah, ada kiri Tadi ada tak kanan, ada tak kiri? Baru lagi tak? Baru. Tapi baru itu kita tidak boleh gunakan dengan hudusun. Tak boleh. Kerana apa? Kerana kanan kiri ini, kanan kiri ini, dia bukannya perkara yang wujudiah. Kanan kiri depan belakang dia bukan wujudiah. Yang barunya apa dia? Yang barunya ialah ni baru. Ini baru. Tapi kanan kiri depan belakang itu bukan baru. Dia amrun iktibari. Yang hudus yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang benar-benar kewujudan yang dimulai oleh ketiadaan. Itulah mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tuhan tak sama dengan botol. Botol ialah hadisun. Tuhan tak sama dengan meja. Meja hadisun. Tuhan tak sama dengan kipas. Kipas bukan hadisun. Dah tu Itu kita faham dah. Maksud hadisun itu ialah merujuk perkara yang benar-benar ada. Ini benar-benar ada. Benar-benar ada. Jadi mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, dengan botol, dengan alam dan sebagainya. Jelas itu Itu yang dimasukkan dengan hawadis. Bila kita dah faham, hawadis itu ialah merujuk kepada perkara yang benar-benar ada. Pada diri manusia ini, diri kita, ada perkara yang wujudi, zat kita, warna kita, sifat nafsiah dalaman kita, itu adalah perkara yang wujudiyun. Dan yang berkait juga dengan diri kita ini perkara yang bukan wujudiyun. Hanyalah amrun iktibari. Contoh, saya mempunyai sifat pelihat dan sifat pelihat saya ini melihat akan dinding. Tengok mata macam ni je tuan-tuan tak apa manusia inilah mata. Ni mata. Macam mana tu mata? Mata macam ni lah. Ni mata, biji mata. Saya bukannya seni melukis Ni biji mata. Dia melihat akan pokok. Pokok. Dah pokok. Melihat akan pokok. Ini dinamakan sebagai pelihat. Mata mempunyai sifat pelihat. Maka melihat. Melihat akan pokok ni apa dia? Pokok inilah yang dilihat. Sekejap dia habis kat Rumi. Yang dilihat. Baiklah. Jadi mata melihat. Mata ada sifat pelihat, lalu itu yang dilihat. Perkaitan antara pelihat dengan yang dilihat itu dinamakan sebagai apa dia? Ta'alluq. Ini dinamakan sebagai ta'alluq. Perhati betul-betul tuan-tuan. Ini dinamakan sebagai ta'alluq. Ta'alluq. Ini akan belajar bahasa sifat ma'ani nanti. Ta'alluq.
perkaitan antara pelihat dan juga pokok, sesuatu yang dilihat ini dinamakan sebagai ta'alluq. Ta'alluq ini kita terjemahkan sebagai apa dia? Nyata. Ataupun kita katakan terjemahan bahasa Melayu ni ialah melihat. Perkaitannya apa dia? Perkaitannya ialah melihat. Pelihat dan juga yang dilihat, perkaitannya ialah melihat. Jadinya mata ini hudus, hadisun. Mata ni baru Allah Ta'ala jadikan. Kemudian pelihat ini juga baharu. Sifat pelihat kita juga baharu. Pokok juga baharu. Artinya ini wujudiyun, pokok juga wujudiyun. Melihat ini adakah ianya wujudiyun? Tak, amrun i'tibari. Jadi melihat itu benda ada tak? Tak, dia bukan benda ada. Dia hanyalah amrun i'tibari. Yang ada wujud-wujud benar-benar wujud ialah sifat pelihat dan juga sesuatu yang dilihat. Nisbah itu dinamakan sebagai amrun i'tibari. Dia bukannya wujudiyun. Dia amrun i'tibari. Dia bukannya wujudiyun. Bukannya, mana tu dia tak ada dah ni. Bukan wujudiyah ni, bukan. Dia hanya i'tibari. Jadinya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sebenarnya persoalannya sekarang, kalau begitu Tuhan, kalau begitu tuan-tuan, kalau begitu Ustaz, Tuhan melihat, manusia melihat. Ta'aluk pelihat Tuhan dengan yang sesuatu yang dilihat oleh Tuhan itu amrun i'tibari, dinamakan sebagai tanjizul hadis. Kita juga melihat. Jadi melihat kita itu juga amrun i'tibari. Jadi kalau macam tu Ustaz, kalau mukhalafatu ta'ala lil hawadis, bermaknanya bolehlah menyamai perkara yang amrun i'tibari antara Tuhan dan juga kita. Itu persoalannya. Jelas Lalu kita mengatakan perkara-perkara yang hawadis ini sebenarnya bukan sekadar hawadis sahaja. Hawadis ini menunjukkan kepada sesuatu yang kalau orang nak tashbih, orang nak membandingkan, mestilah nak bandingkan perkara yang ada. Orang tak bandingkan perkara yang tak ada. Itu kekunci dia. Engkau ni macam pelapal-potong-potong, apa benda tu? Tak ada, benda tak ada. Tak boleh lah. Engkau ni sebiji macam Tuan Mahathir. Nampak? Nak sesuatu, nak sama kan mesti perkara yang ada. Orang tak bandingkan perkara yang tiada. Jadi kita faham di situ, walaupun lil hawadis, maka termasuklah perkara yang amrun i'tibari juga. Jelas tuan-tuan Jadinya tak samanya zat Tuhan dengan zat makhluk. Jadi zat Tuhan wujudi, zat makhluk wujudi. Tak sama sifat kudrat Tuhan dengan sifat kudrat manusia. Kudrat Tuhan wujudi, kudrat manusia ini wujudi, tak sama. Begitulah juga ta'alluq kudrat Tuhan tak sama dengan ta'alluq kudrat manusia. Walaupun ta'alluq itu bukan amrun wujudi. Walaupun ta'alluq manusia ini adalah hadis, adalah mutajaddid, ta'alluq Tuhan juga mutajaddid. Oleh kerana itulah dia akan perbincangan yang lain pula. Ta'alluq itu dinamakan sebagai hudus dengan maksud mutajaddid. Kita akan bincangkan lagi pada masa yang akan datang. Ada soalan tuan? Jadi menyalahinya Tuhan dengan segala yang baharu. Tak sama langsung. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Walaupun satu ciri sekalipun, satu sudut sekalipun, wajuhun minal wujuh. Saya bincangkan dahulu mengenai apa? Telinga kuali kan saya ada bincang itu kan. Ada tak sebut? Dia kita dah banyak kali cakap dengan orang ni, kadang terlupa dah cakap macam tidak. Telinga kuali dengan telinga manusia, saya akan bincang itu. Ada bincang tak? Belum lagi Telinga manusia dengan telinga kuali sama ke tidak? Tak sama. Sama ke tidak? Okey, telinga kuali dengan telinga manusia tak sama.
Baiklah, kita buat analisis benar ataupun tidak. Ha? Macam mana? Tak dengar. Tinggal kuali ada kat manusia. Okey. Maknanya ada juga lah peribahasa kan. Macam tinggal kuali. Tak apalah, kita buat analisis Kita katakan kuali manusia. Ya. Baiklah. Kita ambil telinga kuali. Telinga kuali ada berapa? Ada dua. Telinga kuali bentuk dia macam mana? Separuh bulat, betul? Betul, separuh bulat. Separuh bulat. Lagi apa lagi? Telinga kuali tadi kanan kiri. Lagi apa? Telinga kuali apa dia? Ha? Okey, keras. Lagi? Dipegang. Pegang untuk dipegang Tahu dah lagi? Baru. Okey, baharu. Betul. Baharu. Lagi apa lagi? Besi tak dia kira-kira ni. Menerima panas. Menerima panas. Lagi. Cukuplah, banyak kita nak tentukan. Okey, baiklah. Kita tengok manusia. Manusia ada 3, betul? Ada berapa telinga manusia? 2. Sama. Kemudian telinga manusia bulat penuh ke bulat separuh? Separuh. Sama lah, kita sama. Kanan telinga manusia depan belakang. Kanan kiri kanan apa? Kiri kanan. Okey. Telinga manusia lembut ke keras? Lembut. Okey, tak sama. Kemudian telinga manusia dipegang ke untuk mendengar? Jadi tak sama. Jadi telinga manusia ini baharu ke tidak? Baharu. Lagi telinga manusia ini menerima panas tak? Cair, terbakar kita. Okey. Jadi kita katakan apa dia sini? 3 sama, 4 sama, 3 tak sama. Berertinya antara telinga manusia dengan juga telinga kuali bukan semuanya sama, bukan semuanya tak sama. Ciri-cirinya ataupun wajah ataupun sudut-sudutnya. Sudut-sudut separuh sudut sama, separuh sudut tak sama. Adapun Allah Ta'ala dengan makhluk tidak ada satu sudut pun, tidak ada satu ciri pun, tidak ada satu wajah pun, tidak ada satu angle pun yang sama antara Tuhan dan juga makhluk. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Satu pun tak sama. Macam mana hakikatnya? Kita tak tahu. Kita tak mengetahui akan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bukan sekadar zat Tuhan tak sama, sifat Tuhan juga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebagaimana zat Tuhan tak sama dengan makhluk, sifatnya tak sama, ta'alluqnya juga tak sama. Mendengar Tuhan tak sama dengan mendengar manusia. Melihat Tuhan tak sama dengan melihat manusia. Bukan semata-mata sifat pendengar saja yang tak sama dengan manusia, tapi melihat, mendengar ataupun dinamakan sebagai ta'alluq, fungsi. Pun kita tak tahu macam manakah hakikatnya tak sama langsung. Tuhan melihat, kita melihat, tapi kita melihat adanya apa dia? Adanya arah, dari arah kepada arah, dari tempat. Allah Ta'ala melihat bukan dari tempat, bukan kepada tempat. Jadi kita faham mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baiklah, soalan tuan. Ta'alluq saya gunakan untuk takribul fahmi, untuk mendekatkan faham, ialah fungsi. Apa dia ta'alluq ni? Ta'alluq kefahaman segi bahasanya, ialah kita faham, melihat, tapi hakikatnya kita tak tahu macam mana. Walaupun kita tahu bahawasanya melihat itu ialah nyata, jelas, sesuatu yang dilihat pada sifat pelihat. Mendengar ialah jelas sesuatu, huruf
jelas bunyi dan juga huruf itu pada sifat pendengar manusia. Itu maksudnya jelas. Mendengar artinya jelas. Sekadar kefahaman kita jelas saja. Begitulah juga Allah Ta'ala mendengar akan tiap-tiap sesuatu, artinya jelas dan nyata tiap-tiap sesuatu itu pada pendengaran Allah Ta'ala. Sekadar kita faham jelas, nyata tiap-tiap sesuatu itu pada pendengaran Allah Ta'ala. Sekadar kita fahamnya, nyata. Hakikat mendengar Tuhan itu kita tak tahu. Sekadar untuk dekat faham kita saja. Sekadar kefahaman kita ialah nyata dan jelas. Artinya mendengar, melihat itu yang nyata. Cakap itu saja. Hakikat sebenar kita tak tahulah. Ha? Ya? Ya, sekadar kefahaman kita. Itu sebab Allah Ta'ala bawakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Dibawakan dulu kalimah laisa kamitsli syai'. Sebab apa? Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Ta'ala. Laisa kamitsli syai'. Tak ada satu pun yang menyamai Allah Ta'ala. Tapi itu nafi tu. Selepas nafi dibawakan isbat. Isbat apa dia? Wa huwas sami'. Tuhan itu mendengar, Tuhan itu melihat. Dinafikan dahulu, awal lagi dah nafi, dah tak sama langsung. Tapi untuk takribul fahmi, untuk mendekatkan faham, iaitulah sifat sama dan juga basar. Sifat mendengar, sifat pelihat dan juga pendengar. Bila sebut saja laisa kamitsli, tak sama langsung. Tapi dibawakan juga itu ialah kita faham sekadar nyata tiap-tiap satu itu pada sifat pendengar Tuhan, nyata tiap-tiap satu itu pada sifat pelihat Tuhan. Sekadar nyata saja, hakikatnya dia tak tahu dah. Jelas tuan-tuan Ada soalan je? Oh, ini tak ada soalan ni. Dah boleh buka kitab balik ni. Dah faham dah semua. Dah tak ada soalan, boleh balik buka kitab dah ni. Duduk mana, Ji? Mana duduk mana? Rumah kat mana? Rumah kat mana? Bukit Batu. Wow, itu Imam Syahbani dia. Imam Syahbani tu sahabat saya daripada pondok tu. Kawan baik tu. Itu mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Tak ada satu pun yang menyamai dengan makhluk. Dan yang keempat daripada 5 sifat salbiyah, iaitulah qiyamuhu ta'ala binafsi. Maksud qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Tuhan yang maha tinggi dengan sendiri, iaitu tidak berhajat kepada tempat, zat, dan tidak kepada perbuatan menjadikannya. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita tulis sikit apa maksud qiyam. Kiaman, kalau tak kelas tu kecil Kiaman. Degi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Ustaz lah, ustaz. Nama kita kecil kan. Kiaman. Degi. Asal perkataannya tengok. Kita baca. Kiamu.
Qiyamuhu ta'ala. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Binafsihi. Tengok satu perkataan. Perkataan ni perkataan qiyam. Ini perkataan hu. Hu. Allah Ta'ala nurba. Nafsun. Nafs. Hu. Ini bahasa dari bawah lah. Nafsihi. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ni. Qiyam. Fi'il madinya kata kerjanya ialah qama. Kalau qamatis solah, itu kita terjemah telah berdirinya, hampir berdirinya. Itu yang dalam sifat 20 kita qiyamu ta'ala berdirinya sendiri. Dah kita ni dah bahasa kita kurang. Kita ni bahasa kurang. Kita ni miskin bahasa. Walaupun ada kalanya kita Melayu ni ada makna-makna yang panjang, makna yang pelbagai. Namun ada kalanya kita pun kurang bahasa kita. Kita ni tak cukup nak menterjemahkan. Lalu kita kata apa? Qad qamatis solah, dah hampir dah waktu sembahyang. Tu qamat. Qamat tu asal daripada iqamah. Artinya mendirikan solat. Jadi asal kalimahnya daripada qama. Qama yaqumu qiyaman. Jadi qiyam. Qiyamun. Masuk qiyam di sini ialah kita tengok contoh. Tuan-tuan tengok Apa maksud zat? Kita ambil contoh. Ta'rif zat. Zat tu apa dia? Zat. Zat apa dia zat? Ma qama binafsihi. Dah sini kita dah nampak dah. Dah nampak dah. Kita dah perasan dah. Ma, zat itu ma sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Zat ialah ma, sesuatu yang berdirilah sesuatu tadi dengan dirinya sendiri. Hi ni kembali pada ma. Hi ni kembali pada ma. Dengan dirinya ni ma tadi, sesuatu tadi. Sesuatu yang berdiri ialah sesuatu tadi dengan dirinya sendiri. Bermaksud qiyam di sini ialah qawwam. Qawwam. Ataupun kita katakan dalam Asma' Husna apa dia? Wal hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum. Zat ialah ma qama binafsihi, sesuatu yang pendiriannya, kewujudannya, kendiriannya, dirinya tadi. Kendiriannya dengan sendiri-sendiri. Itu dinamakan sebagai zat. Dia tak berhajat kepada orang lain untuk kewujudan dirinya. Dia tak berhajat untuk sesuatu yang lain untuk kekukuhan dirinya. Itu yang dimasukkan dengan maqama binafsihi. Zat artinya dia tak berhajat untuk sesuatu yang lain, untuk dengan yang lain, untuk kendirian dirinya. Ini dimasukkan dengan zat. Kalau tak faham ni lagi, maka kita bawakan satu lagi. Apa yang dimasukkan dengan sifat? Sifat ialah apa dia? Maqama
Bighairihi. Bighairihi. Sifat ialah sesuatu yang berdiri, pendiriannya dengan sesuatu yang lah bighairihi, yang lain. Nampak? Itu sifat. Sifat ialah sesuatu yang berdiri dengan yang lain. Kendirian ni tak boleh. Dia kena bergantung kepada yang lain. Itu yang dimaksud dengan sifat. Zat tidak. Zat ialah kewujudannya, kendiriannya ialah diri sendiri. Dengan diri sendiri. Tak berhajat kepada yang lain untuk kendiriannya, untuk wujudnya. Ini dinamakan sebagai zat. Jadi inilah makna yang pertama. Maknanya, sebut saja qiyamuhu ta'ala, bererti yang satu tadi apa dia? Diri apa nama Tuhan itu adalah zat. Bukanlah Tuhan itu sifat. Qiyamuhu ta'ala binafsi ialah maqama binafsi, bererti Tuhan itu ialah zat. Tuhan bukan sifat. Lalu kita katakan Allah itu ialah apa dia? Allah zat wajibul wujud. Allah itu ialah zat, bukan sifat. Ini kita fahami daripada mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Dia adalah zat, kendiriannya dengan diri sendiri. Dia tak perlu kepada yang lain untuk wujudan diri dia. Berbeza dengan sifat. Biru ni sampai bila-bila dia berhajat kepada plastik untuk kewujudan diri dia. Sejuk sampai bila-bila berhajat kepada zat yang lain untuk kewujudan diri dia. Ada tak sejuk yang tak ada zat? Ada. Itu udara. Sejuk ke panas? Udara ada sejuk, ada panas, ada yang normal. Jadi panas tadi sifat bagi siapa? Sifat bagi udara. Jadi udara adalah zat. Panas, sejuk, dia tak boleh tiba-tiba sampai kat kita, dia terbang. Aku nak pergi dia. Tak boleh. Bila kita tengah Melaka dodol lah. Jauh-jauh tu. Padahal api tak kena pun. Panas. Apa kata panas? Api tak kena kita. Udara yang bersifat panas sampai ke kulit kita. Jadinya udara yang bersifat panas mencecah, menyentuh kulit-kulit kita. Jadi panas sejuk dia tak boleh hidup sendiri. Dia tak boleh keberadaan wujud sendiri tak. Dia mesti ada pada zat yang lain. Artinya ada pada zat udara. Udara itulah yang sampai kepada kita. Maka kita terasa panas. Bererti sifat ialah sesuatu yang kendiriannya dengan yang lain. Kewujudannya, kendiriannya dengan yang lain. Biru tak boleh kendirian diri sendiri. Dia mesti ada dengan yang lain. Pada plastik. Panas dia tak boleh kendirian diri sendiri. Dia kena ada pada udara. Ada pada api. Ada pada besi. Jadi bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsi, artinya Tuhan itu zat. Tuhan itu bukan sifat. Itu makna pertama bagi qiyamuhu ta'ala binafsi. Makna yang kedua pula bagi qiyamuhu ta'ala binafsi, makna kedua kan? Makna pertama ialah Tuhan itu zat. Makna yang kedua ialah Tuhan itu kewujudannya bukan ditarjihkan. Tuhan itu bukannya dijadikan. Tuhan itu bukan disebabkan yang lain menjadikan dirinya, mewujudkan dirinya. Artinya Tuhan tidak berhajat kepada Tuhan yang lain. Tuhan tidak berhajat kepada murajjih. Murajjih. Sebab apa? Karena Tuhan itu wajibul wujud. Tuhan itu bersifat dengan kidam. Sudah sedia kala ada. Tuhan tidak bersifat dengan imkan.
Tuhan bukan bersifat dengan imkan. Apa benda Ustaz sebut ni? Bila kita kata Tuhan itu wajibul wujud, wajib ada, artinya sejak azali lagi telah ada. Dia bukannya Tuhan itu bukannya apa dia? Bukan imkan. Tuhan itu bukan imkan. Apa imkan? Imkan ialah menerima ada, menerima tiada. Bahkan Tuhan itu wajibul wujud, bukan imkan, bukan. Bila Tuhan bukan imkan, maka tidak berhajat kepada murajjah. Apa maksud imkan? Kita bawa lagi satu. Ni dululah, sekarang dah tak ada dah. Kapal layar tak bergerak kapal tak bergerak ni. Tahu ni kan? Dacing. Okey. Wujud adalah kita kata ada, Adam tiada. Jadi yang dimasukkan dengan imkan ialah menerima ada, menerima tiada. Itu imkan. Neraca yang sama rata. Saya mungkin boleh jadi TYT Melaka. TYT Melaka Mungkin saya jadi CM Melaka. Mungkin saya boleh jadi Datuk Bandar Melaka. Mungkin. Boleh jadi, mungkin boleh. Mungkin jadi, mungkin tiada. Itu dinamakan sebagai imkan. Semua ini adalah bersifat dengan imkan. Ini imkan. Imkan macam mana? Sekarang 11 10 sekarang. 11 10 sekarang. Kemungkinan dia masih ada lagi. Kemungkinan dah tak ada. Artinya 50 yang akan datang ni. Sekarang ni ada tak? Memang sekarang ni ada. Tapi yang akan datang. Berarti sekarang ni sekejap lagi, satu saat lagi dia boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Alam ini semuanya bersifat dengan imkan. Semua bersifat imkan. Sebelum ni memang saya suka betul belajar dengan Ustaz Rashid. Akan datang mungkin benci, bosan aku nak. Imkan, suka itu adalah perkara yang imkan. Boleh berlaku, boleh tiada berlaku. Ini dinamakan sebagai imkan. Menerima. Dia imkan ni tuan-tuan, dia tidak boleh jadi sendiri. Nampak ni? Apa perkaitan dia? Imkan ni, ini tiada, ada. Dia tak akan turun ke bawah ataupun yang ni naik ke atas. Tak akan berlaku kecuali apa dia? Ini ramai yang tak jumpa, mengkaji jumpa tu. Letakkan apa dia? Besi 1 kg berat dia. Letakkan sini, barulah dia akan bergerak. Artinya ada ni besi ni timbang ke bukan? Bukan. Besi ni bukan timbang. Besi ini perkara yang luaran. Ini neraca namanya, daun dia. Dia sama rata. Jadi nak bergerak ke tiada ataupun ada itu mesti perkara yang murajjah. Dia sebagai murajjah. Pemberat, luaran. Mesti ada letak sini barulah ada bergerak. Berarti adanya Tuhan, maka dialah yang menentukan kita ini ada ataupun tidak selepas daripada ini. Sekarang ni sampai bila-bila kita adalah imkan. Jadinya apabila Tuhan itu bukan imkan, bahkan sejak azali Tuhan itu wajibul wujud, maka tidak berhajat kepada murajjah. Jadinya qiyamuhu ta'ala binafsi ialah Tuhan itu zat dan Tuhan tidak memerlukan kepada murajjah. Jelas itu Artinya Tuhan itu dah memang wujud, dia tidak diwujudkan. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi dengan makna yang kedua. Tapi sebenarnya tuan-tuan, cerita tentang qiyamuhu ta'ala binafsi ni cukup menarik kalau kita bicarakan tentang Imam Ghazali.
Sebab saya dah janji 11.10 penting. Saya tak janji, kalau tak janji saya lajak kan, saya dah janji. Sebab memang menarik cara. InsyaAllah lah akan datang ingatkan saya. Imam Ghazali mengenai Qiyamu Ta'ala binafsihi dalam kitab Al-Maqtadul Asna. Memang hebat, sedap lah cara macam mana susunan Imam Ghazali mengenai alam ini dan juga Qiyamu Ta'ala binafsihi. Ada soalan? Saya buka masa untuk soalan saja. Tak boleh tutup lah. Azali dengan Qidam. Sebahagian mengatakan Qidam dan juga Azali benda sama. Artinya tidak ada permulaan. Sebahagian lagi berpandangan bahawasanya Qidam merujuk kepada perkara yang wujudi. Qidam merujuk kepada wujudi. Azali lebih umum daripada Qidam. Azali sama ada perkara itu wujudi ataupun amrun i'tibari, maka dinamakan sebagai azali. Jadi sebahagian pandangan mengatakan Qidam dan juga azali sama. Sebahagian pandangan mengatakan azali lebih umum kerana azali itu perkara yang wujudi ada bawah dia, amrun i'tibari juga bawah dia. Itu azali. Kalau Qidam tak. Qidam hanyalah perkara yang wujudi. Lalunya kudrat Qidam. Bersifat dengan Qidam. Iradat, sifat makni semua bersifat dengan Qidam. Tapi ta'alluq tak dinamakan sebagai Qidam. Dinamakan sebagai azali. Siapa? Ta'alluq itu amrun i'tibari. Itu beza antara azali dan juga Qidam. Tengok pada macam mana pandangan kecenderungan ulama tersebut punya karya lah. Kita tengok. Ada soalan lagi? Saya selagi orang tak nak soal tu yang saya tanya tu. Tak tahu dah tak tanya. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedhaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhirnya bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ajma'in. Allahumma jadana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'zuma. Allah faqina fid din wa alim ta'wila wa faqih zurriyatana fid din wa alim ta'wila. Allahumma ja'alna wa zurriyatina wa al-qaryatina muqimas salah. Allahumma akhtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.